Testing InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah diberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk sama-sama kita berada dalam majlis pada hari ini. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita menghidupkan ingat memperingati lengkap-lengkapi antara satu sama lain, insya-Allah. Mari sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah, memperbaharui iman kita, iaitu kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tajdid syahadah kita memperbaharui syahadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita memperdalamkan syukur kita dengan kita sama-sama merasakan rendah diri kita, merasakan kita amat memerlukan Allah. Jadi kita bukan hanya nak kenal Allah, bagaimana kuasanya, kehebatan Allah, sifat Allah Al-Jalal, sifat Allah Al-Jamal yang maha hebat, yang maha indah. Kita nak kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita nak kenal Allah Ar-Razzaq. Tetapi yang lebih penting dari dalam uluhiyah itu, setelah kita mengenali rububiyah Allah, mengenali sifat-sifat Allah yang maha hebat itu, kita nak merasa mengagungkan Allah, satu perasaan mengagungkan Allah. Dan apa maksud perasaan mengagungkan Allah ini? Bukan hanya kita puji Allah, bukan hanya kita sebut-sebut nama dia, beramal pada dia, tetapi kita nak ada satu perasaan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, iaitu kita memerlukan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi keperluan kita. Allah akan memenuhi keperluan kita. Jadi sebab itulah ini satu sangat penting, terutamanya ketika kita diuji dengan kesusahan di akhir zaman. Di akhir zaman ini kita akan diuji dengan kepayahan, kesusahan. Sekarang ni mungkin kita ada duit lagi nak makan, mungkin kita ada lagi tempat tinggal untuk kita tinggal, mungkin ada lagi kita kata keluarga dan kawan-kawan kita untuk temankan kita. Mungkin kita ada semua yang kita nak pada hari ini, walaupun tidak sehebat sebelumnya. Tetapi kemungkinan satu hari nanti kita akan kehilangan satu demi satu. Apa yang kita kata keperluan dalam hidup, mungkin satu demi satu Allah tarik dengan ujian-ujian yang digambarkan. Ada tujuh perkara yang mereka akan buat secara umum. 7 perkara ni dia dah buat pun.
dan tunggu masa je untuk melengkapkan 7 perkara ini. InsyaAllah saya akan sentuh kemudian. Nak sebut kat sini kan, mereka telah pun menguasai, mengeliling kita, sistem kita, kepimpinan dunia dan sebagainya dah ada di bawah kuasa mereka. Mereka akan mengambil alih kan, semua aspek kehidupan. Maka kita akan merasa susah. Tetapi kalau kita merasa susah dan kita terputus dengan keagungan dan kehebatan Allah, maka pada masa itu kita akan terperangkap dengan diri kita, masalah kita, tanpa kita merasai bahawa Allah akan memenuhi keperluan kita. Tadi kita dapat satu viral video bagaimana seorang yang menggantungkan dirinya di kawasan-kawasan Kuala Lumpur, Selangor ni. Dia jantas kan, kita mungkin nampak dah, dah jumpa dah. Sebelumnya kita melihat ada orang terjun daripada rumah flat, rumah apartmen, terjun setelah berhari-hari memikirkan dia tak ada kerja, dia tak ada apa dan sebagainya. Akhirnya dia terjun. Dan ada juga yang terjun kerana dia dibuang kerja, tidak ada tempat untuk dia nak mendapatkan, kita kata, gaji lagi dah kan. Dan kemudian dibuang pula oleh keluarga. Ada yang diputuskan tunang tinggalkan dia, kawan-kawan tinggalkan dia. Ada yang seorang ibu merasakan dia putus asa sehingga dia tak rasa dia boleh mampu untuk nak memelihara, melindungi anak dia, bunuh diri. Hari ni ramai bunuh diri. Mungkin lebih kurang 10 orang mati sehari bunuh diri. Kurang lebih lah, saya pun tak pasti statistik yang sebenar. Saya mendengar macam itu je lah. Yang sebut kat sini, bagaimana manusia hari ini dia merasa putus asa, depressed, stres, trauma, menghadapi segala bentuk kesusahan demi kesusahan. Sama ada kesusahan tu kesihatan ke, keuangan ke, kehidupan ke, ataupun mungkin keluarga, mungkin masalah-masalah yang lain, putus cinta dan sebagainya. Maka di manakah sebenarnya harapan, di manakah sebenarnya kekuatan kita untuk melalui kehidupan yang diuji tadi, ujian Allah tadi? Kita tidak akan ada kekuatan melainkan ada satu perasaan dalam hati kita, iaitu perasaan harapan bergantung kepada Allah. Iaitu kita nak kena merasai satu perasaan memerlukan Allah. Kita nak rasa kita perlukan Allah, dan kita yakin Allah akan memberi rezeki pada kita. Allah akan memberi rezeki pada kita. Allah akan menyelesaikan masalah kita. Allah uji kita dengan kesusahan ni bukannya lama, sekejap aja. Cuba kita bayangkan, kita sakit. Dah berapa lama kita sakit? Kalau kita bayangkan, saya dah sakit 10 tahun. Berapa umur kita? Mungkin umur kita dah 30 tahun, maknanya 20 tahun tak sakit. Ada di kalangan kita yang sakitnya dah 10 tahun, umurnya dah 80 tahun, maknanya 70 tahun tak sakit. Ada yang kata saya tak ada kerja. Tak ada kerja berapa lama dah? Dah setahun dah. Setahun lebih dah, sepanjang PKP saya tak ada kerja. Adakah sebelum ini kamu bekerja, meniaga berapa tahun? Mungkin dah belas tahun. Mungkin dah 20 tahun kita berniaga, kita bekerja. Tapi Allah baru uji kita setahun, 2 tahun. Tetapi kita dah rasa seolah-olahnya tidak ada apa-apa dah. Allah memberi rezeki pada kita selama bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kemudahan-kemudahan pada kita. Tiba-tiba Allah SWT kita kata menguji kita dengan kesusahan. Apa sajalah masalah tadi. Mungkin baru setahun, mungkin baru 2 tahun, mungkin baru sepanjang PKP ni tak ada kerja, sepanjang PKP ni tidak ada rezeki macam mana biasa sebelumnya. Maka kita dah mula keluh kesah, kita dah mula rasa bimbang, kita dah mula rasa takut. Seolah-olahnya kitalah yang memberi makan pada anak-anak isteri kita, kitalah yang memberi makan pada diri kita sendiri. Ini hakikatnya. Kita melihat diri kita, melihat masalah kita, tetapi kita tidak melihat satu perkara, iaitu yang memberikan masalah dan yang memberikan dia punya penyelesaian dia. Maka sebab itulah, apabila kita melatih dalam diri kita satu perasaan merasai memerlukan Allah, kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan memujuk kita, memujuk kita, memberikan ketenangan kepada kita. Bagaimanapun susah, bagaimanapun hebat,
penderitaan yang kita hadapi, kita sentiasa ada harapan, kita ada tempat kita bergantung, tempat kita bertawakal, tempat kita meletakkan harapan kita, tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk berdoa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah kita melihat betapa pentingnya untuk kita mentarbiah diri kita merasai memerlukan Allah. Sebab tu kalau kita sembahyang, kita puasa, kita mengaji Quran, kita berzikir, kita buat apa sahaja, semuanya dalam keadaan kita nak merasai bahawa kita memerlukan Allah. Bila kita rasa kita memerlukan Allah, maka ketika itulah hati kita yang bimbang, yang gelisah, yang gusar, yang takut, yang merasai penderitaan demi penderitaan tadi akan diberikan oleh Allah kekuatan, ketenangan. Sebab kita ada Allah. Kalau kita tak ada Allah, tu lain lah. Sebab itulah kita nak kena rasa bagaimana kita bukan saja mahu mengenal Allah dengan kita mengenal sifatnya, perbuatannya, namanya yang maha hebat, maha agung, tetapi yang lebih penting ialah kita mahu sama-sama merasai bagaimana kita sebenarnya amat memerlukan Allah. Sifat tadarruk, sifat kita memaksimalkan kefakiran kita kepada Allah. Dan inilah sifat orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita rasa putus asa daripada Allah, kita rasa kecewa dengan Allah, kecewa dengan Tuhan yang maha memberi rezeki tadi, maka kita tak nampak dah jalan lain nak berhadapan dengan masalah ini melainkan terjun daripada bangunan. Terjun daripada bangunan, gantung diri. Maknanya kita menyelesaikan dengan membunuh diri kita. Kenapa kita nak bunuh diri tadi? Apabila kita terputus daripada Allah, kita tak rasa Allah ni maha hebat. Kalau kita rasa pun Allah ni maha hebat, kita tak rasa kita memerlukan Allah. Dan sebab itulah perkataan ta'zim, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meletakkan Allah sebagai Rabb dan Ilah, Tuhan kepada kita itu tidak akan sempurna, melainkan di dalamnya itu ada satu perasaan rasa memerlukan Allah. Bila kita rasa memerlukan Allah, maka pada ketika itulah kita tahu kita ada Tuhan, kita ada maha memberi rezeki, yang maha memberi rezeki, yang maha pemurah dan pengasih, yang maha melihat kelemahan kata masalah kita, yang maha mengetahui segala penyakit-penyakit penderitaan kita. Maka pada masa itulah kita boleh nak meminta pada dia, munajat pada dia. Kita minta dengan sepenuh hati kita, menangis. Kita minta tanpa putus asa. Kita minta, kemudian kita pun berusaha. Usaha sikit aja, Allah bagi banyak dah, barakah. Jadi inilah sebenarnya cahaya yang dikatakan sebagai cahaya iman, cahaya Islam, yang membawa kepada cahaya ihsan. Yang mana cahaya inilah sebenarnya yang ada dah dalam diri kita, orang yang beriman itu, orang yang Islam itu. Tetapi malangnya cahaya itu tidak dapat memancar keluar. Cahaya tak dapat memancar keluar. Kita dah ucap dah kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita dah ucap dah. Tetapi bila kita mengucap tu, dalam hati kita tak ada perasaan mengagungkan Allah. Dalam hati kita tidak ada perasaan memerlukan Allah. Bila kita tak rasa memerlukan Allah, maka sebenarnya kita meletak pergantungan dan harapan kepada diri kita, usaha kita, kepada dunia ini. Maka bila kita lihat dunia tak boleh tolong kita, kita pun tak mampu nak dapat kerja, tak dapat nak menolong diri kita sendiri, maka itulah putus asa. Kita pun rasa gelisah, takut, malu, kita rasa yang negatif, sehingga akhirnya kita melihat pada hari ini kurang-kurang 10 orang mati bunuh diri. Kenapa? PKP. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah SWT, sebenarnya ujian kita belum sampai maksima lagi. Belum sampai maksima. Maksima ni masa bila? Maksima ni ketika ancaman-ancaman yang menyeluruh dalam diri kita. Sekarang ni kita dah rasa dah susah dalam bentuk ancaman-ancaman COVID-19, pandemik. Ada paksaan-paksaan terhadap perlakuan tertentu. Ada bentuk ancaman-ancaman, siapa yang tak ikut begini-begini maka akan diancam dengan sesuatu. Kita rasa takut,
dipulaukan, rasa takut diboikot, rasa takut kalau kita tak ikut kita akan rugi yang banyak. Ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan. Sesungguhnya ujian kita ni akan bertambah besar. Kata Nabi, hari demi hari, pada ketika hari kiamat ni yang mendekati, sa'ah, yaum sa'ah, hari kiamat itu tidak akan berlalu melainkan hari demi hari itu bertambah susah, bertambah susah, bertambah susah. Hari ini lebih susah daripada semalam. Esok lebih susah daripada hari ini. Lusa lebih susah daripada esok, lebih susah daripada yang ada pada hari. Jadi kita lihat hari semakin lama semakin susah, semakin susah. Maka orang beriman ketika susah itulah dia semakin meningkat. Semakin dia meningkat, semakin dekat dengan Allah, semakin tertingkat kesedaran dia, kefahaman dia, keyakinan dia semakin tertingkat. Bila tertingkat, itulah rahsia dia boleh istiqamah di atas jalan Al-Mahdiyin, di atas jalan Taifah Mansurah. Sebab dia meningkat. Solatnya meningkat, khusyuknya meningkat, penghayatannya, sedekahnya meningkat, ikhlasnya meningkat, penghayatannya, puasa meningkat, sifat merasai diawasi oleh Allah, meningkat perasaan muhasabah, takarub dengan Allah dengan berpuasa. Maka dia meningkat kehidupan ni walaupun mungkin susah. Jadi sebab itulah kita nak kena mulakan hidup kita sentiasa, bukan saja kita mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku, menyaksikan bahawa Allah lah ilah kita, Tuhan kita, bukan sahaja setakat itu, tetapi kita nak sama-sama merasai dalam hati kita sifat hamba, iaitu kita amat memerlukan Allah. Kita amat memerlukan Allah. Kalau tidak ada Allah dalam hidup kita, maka kita akan hancur. Kalau Allah tak tolong kita, kita akan binasa. Kalau kita susah hari ini, susah sangat nak makan, nak minum, susah sangat nak hidup, maka kita kena rasa kesusahan-kesusahan itu tidak akan mampu kita lalui, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena mempertingkatkan cahaya-cahaya yang ada dalam diri kita ini, yang kita telah pun bincang, iaitu cahaya Nurul Islam. Apa Nurul Islam ini? Tanda Nurul Islam kita dah bincang dah. Tanda Nurul Islam, apabila kita sembahyang, kita rasa seronok sembahyang kita, rasa tenang, rasa tenteram, rasa bahagia sembahyang. Sembahyang ni satu ibadah yang membahagiakan kita. Itu maknanya Nurul Islam dah bersinar. Apabila kita baca Quran, kita rasa seronok baca Quran. Kalau kita rasa berat nak baca Quran, susah nak baca Quran, ataupun kita rasa kita ni susah nak jadikan rutin Al-Quran itu, maka sesungguhnya Nurul Islam belum lagi memancar. Kalau dia mancar pun sikit lah, tak banyak. Quran ni salah satu indikator bahawa kita telah mula mendekati Islam. Dan kemudian bila kita berzikir, zikir kita menenangkan kita, zikir memberikan ketenteraman kepada kita, zikir menjadikan kita ni lebih kuat, bukan menjadi lebih lemah, bukan menjadi lebih susah. Hidup kita rasa susah, makin lagi senang, makin bahagia. Maka itulah tanda Nurul Islam telah berkembang, itu merasai kemanisan halawatul ibadah yang zahir, kemanisan ibadah zahir. Kemudian meningkat lagi, meningkat kepada halawatul ibadah yang batin, iaitu kita rasa seronok nak ikhlas. Kalau buat sesuatu tu kita pastikan ikhlas, mesti ikhlas. Tak mau buat sesuatu hanya sebab manusia, sama ada sebab nak suruh manusia puji kita, ataupun supaya manusia bagi ganjaran pada kita, ataupun supaya manusia menjadikan kita ni orang yang istimewa. Kita nak sesuatu sebab manusia, ataupun kerana yang lain. Maka kita mencari ikhlas dalam amalan kita. Kita mencari rasa syukur dalam kita melihat rezeki kita. Bagaimana nak bersyukur pada Allah, macam mana nak bersabar pada Allah dengan ujian-ujian yang Allah bagi. Jadi kita melihat amalan hati, melihat amalan hati itu menjadi indah, menjadi manis, lazat, menjadi halawah, menjadi satu yang mempunyai kelazatan, kemanisan. Maka itulah tanda Nurul Iman telah mula bersinar, mula bersinar dalam kehidupan kita. Maka ketika itulah Allah akan memberikan kepada kita satu perasaan benci,
Benci kepada apa? Benci kepada kejahatan kita, kelemahan kita, benci kepada keaiban kita, dosa kita, maksiat kita, mungkar kita. Maka kita mudah nak meninggalkan dosa. Jadi hari ni kadang-kadang kita tanya, kenapa kita susah sangat nak meninggalkan dosa? Kan kerana hati kita masih sayang dengan dosa. Hati kita masih dekat dengan dosa. Nak bertaubat ni susah. Nak meninggalkan kelemahan ni susah. Kerana kita masih lagi tebal sayang kita pada dosa. Maka apabila nurul iman berkembang, menyinari kehidupan kita, maka Allah akan campakkan dalam hati kita satu perasaan benci, satu perasaan sedih, takut dengan dosa kita. Ini satu perasaan. Sehingga akhirnya dengan perasaan itu kita mempunyai kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dosa apa? Tak kira lah dosa apa. Dosa cakap fitnah orang, umpat orang, dosa kita kata mencuri ke, dosa apa saja. Kan? Apabila nurul iman telah keluar, tandanya kita merasai kemanisan untuk kita beribadah dengan ibadah hati, amalan hati. Dan salah satu amalan hati itu yang kita kata bahagia, yang tenteram tadi, kita benci, timbul satu perasaan benci kepada dosa. Inilah kunci orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, bagaimana dia boleh istiqamah? Apabila dalam hatinya timbul satu perasaan benci, menyesal kepada apa yang berlaku akibat dosa dan maksiat dia tadi. Maka dia pun mula meninggalkan satu-satu dosa-dosa dia. Inilah kekuatan nurul iman. Nurul iman. Nurul Islam masih lagi dia bergelumbangan dengan dosa. Dia suka semayang, pada masa yang sama dia suka tengok game, main game. Dia suka nasyid, dia suka juga muzik rock kan. Muzik rock lah yang melalaikan lah, tak kira lah. Ada rock Islam orang kata kan, rock Islam gitu. Saya pun tak tahu ada rock Islam ke tak Islam ke, tapi yang sebut sini yang melalaikan. Dia suka benda yang baik, dia suka benda yang buruk. Itu nurul Islam. Nurul Islam ni dia masih lagi boleh bercampur-campur lagi. Dia boleh sembahyang, dia boleh juga buat benda yang jahat. Dia boleh berpuasa, dia boleh juga buat benda maksiat. Tapi bila nurul iman telah mula ada dalam kehidupan dia, maka dia mula timbul perasaan benci kepada maksiat, benci kepada dosa. Dia sendiri tak mau. Dia memang tak mau dah, menyesal lah. Kerana menyesal, an-nadamah, at-taubah, an-nadamah. Taubah itu adalah menyesal. Menyesal itu amal hati. Menyesal bukan amal zahir. Amal zahir dia geleng-geleng kepala, geleng-geleng kepala, geleng-geleng kepala kan. Itu tak semestinya menyesal. Kan geleng kepala mungkin dia exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu kan. Warming up lah, warming down lah. Orang yang suka main-main kan, sini kan, gitu kan. Tu mungkin dia exercise, dia bukan menyesal kan. Jadi menyesal amal hati, amalan hati. Bila kita menyesali dosa kita, menyesali kelemahan kita, dan kemudian kita tinggalkan dosa, itu amalan hati. Jadi ketika mana menyesal itu timbul? Apabila nurul iman telah mula bersinar. Mula bersinar. Bila bersinar tu insya-Allah kita akan meninggalkan dosa kita. Perlahan kita tinggalkan. Ini perjalanan kita mendekati Allah. Ini semua tarbiyah. Ini semua proses. Sehingga sampai satu peringkat kita sampai kepada nurul ihsan. Apabila kita telah mula meninggalkan dosa yang zahir, kita meninggalkan dosa yang batin, dosa amalan hati kita dah tinggalkan, dosa-dosa hati kita tinggalkan, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang menzalimkan diri kita sendiri kita dah tinggalkan. Maka sampailah Allah menyinarkan kepada kita kekuatan nurul ihsan. Apa nurul ihsan ini? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia. Maka sekiranya kamu tidak nampak dia, fa innahu yarak, maka dia melihat kamu. Dia melihat kamu. Maka kita rasa Allah melihat kita. Ar-Raqib, kita rasa Allah mengawasi kita. Kita rasa Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah mengetahui rahsia kita. Itu nurul ihsan. Kita mula merasai kemanisan musyahadah, kemanisan bersama Allah, mempersaksikan perbuatan Allah, sifat Allah. Itu nurul ihsan. Maksudnya kalau nurul Islam, kita merasai kemanisan amal yang zahir, sembahyang, puasa, Quran, zikir dan sebagainya lah. Kemudian nurul iman,
kita merasa kemanisan beribadah hati. Kita rasa seronok kalau kita berlaku benar, bercakap benar. Seronok kalau kita merasakan bahawa kita boleh bersyukur pada Allah. Kita makan, kita minum, kita rasa hati kita lapang, tenang, sebab kita rasa ini rezeki Allah bagi. Hati kita seronok sebab ini rezeki Allah bagi. Itu nurul iman. Kemudian kita terserempak dengan maksiat yang kawan-kawan kita buat. Yang maksiat tu pun selalu kita buat sama dengan dia. Maka tiba-tiba timbul rasa benci pada maksiat. Rasa menyesal dengan maksiat. Rasa bahawa maksiat ni merugikan, rasa perasaan. Itulah nurul iman. Dan ketika mana kita dah tinggalkan dosa yang batin dan dosa yang zahir, maka Allah akan memberikan kita satu lagi, maknanya cahaya yang menyebabkan kita boleh boleh melihat Allah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak boleh melihat Allah, kamu rasailah Allah melihat kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kat sini, nurul ihsan ini ialah apabila kita telah mula melihat Allah dalam hidup kita. Dan bukan saja kita melihat Allah. Contoh, kita tengok depan, maka kita nampak pokok-pokok, kita nampak tumbuh-tumbuhan, kita nampak binatang, kita nampak langit, kita nampak bumi, nampak kehidupan manusia. Melihat apa yang ada, kita melihat. Itulah perbuatan Allah, af'al Allah. Itulah sifat-sifat Allah. Itulah asma Allah, zat Allah. Yang disebut kat sini, bukan saja kita melihat perbuatan Allah, sifat Allah tadi, tetapi kita juga merasai manis, halawatul musyahadah. Halawah dalam menyaksikan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah. Kita rasa manis, kita rasa seronok. Jadi kita melihat pokok, kita rasa seronok aja hati. Sebab apa? Inilah perbuatan Allah, inilah kuasa Allah, inilah iradah Allah. Inilah Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Menggagahi, Allah Al-Qahar, Allah yang Maha Perkasa, Allah Al-Karim, Allah yang Maha Mulia, yang Maha Memberi. Jadi kita melihat dengan perasaan yang senang dan seronok. Apabila kita telah mencapai kepada halawatul musyahadah, iaitu kita telah melihat keagungan Allah, kehebatan Allah, dan kita merasai kelazatan, rasa seronok, rasa manis, rasa tenteram tadi, maka itulah nurul ihsan. Nurul ihsan. Maka orang yang sampai kepada peringkat nurul ihsan ini, dia mula mengenal Allah. Dia mula mengenal Allah. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya setakat nama, sifat yang dia hafal tadi, tetapi rasa hatinya halawah, dia rasa nikmat, nikmat. Tapi ketika mana dia boleh merasai itu? Ketika mana dia boleh merasai nikmat melihat kuasa Allah, kehendak Allah, sifat-sifat Allah, nama Allah tadi? Ketika hati dia telah bebas daripada kita kata maksiat hati. Apa maksiat hati? Contohnya hubbud dunia, cintakan dunia. Sebelum ni kita kata pada akhir zaman orang-orang akan cinta dunia dan takut nak mati. Itulah penyakit alwahan. Kita kata kan, penyakit alwahan kita kata macam itu. Rupa-rupanya penyakit alwahnu itu hubbud dunia wa karihatul maut, cinta kepada dunia dan benci kematian. Rupanya itu bukan sekadar penyakit, tapi itu dosa. Cinta dunia itu dosa, takut mati itu dosa. Hakikatnya begitu. Jadi orang yang mendapat nurul ihsan, maka dia akan benci dengan dunia. Bukan benci dunia, dia tinggal dunia, duduk dalam gua tak apa-apa. Tak, maknanya hati dia tak mau ada dalamnya dunia. Dunia ada kat tangan dia. Dunia ni ada kat luar ni, dia gunakan, dimanfaatkan untuk akhirat. Tapi dalam hati dia tidak ada sayang pada dunia. Tidak ada sayang pada dunia. Sayang pada dunia kerana dunia itu menyempurnakan akhirat dia. Dia tengok duit dia tak tengok duit dia sayang kat duit. Kalau sayang kat duit itu penyakit hati.
Sayang pada dunia, penyakit hati. Tapi bila sayang dunia, dalam rangka dunia yang macam mana? Dunia yang menyempurnakan akhirat. Dia melihat duit tadi bukan dibuang, digunakan, dimanfaatkan duit itu untuk akhirat dia. Maka dia pun gunakan untuk membayar hutang dia, dia gunakan untuk memberi nafkah pada keluarga dia, dia menggunakan untuk infak zakat, dia menggunakannya untuk sedekah. Maka jadilah duit itu menjadi akhirat, bukan dunia dah. Maka digunakan dunia tadi. Jadi ini yang digambarkan tadi. Maka kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, dalam fikirannya, dalam kehidupannya itu, seperti hubbud dunia, cintakan dunia. Hubbud jah, cintakan kepada kepimpinan, cintakan kepada pangkat. Hubbud riyasah, cinta nak jadi ketua, cinta nak memimpin kepimpinan. Maka maksiat-maksiat hati, ataupun kita kata kekotoran-kekotoran yang ada tadi itu akan mula keluar bila dah ada nurul ihsan. Jadi nurul ihsan ini dia bukan hanya baca Quran, dia bukan hanya seronok baca Quran, dia bukan hanya seronok kita kata berzikir, tetapi dia melihat Al-Quran dia rasa seronok kerana Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia rasa kasih, sayang, cinta, rasa manis melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran tadi dia melihat, dia membaca tafsirnya, kerana itu adalah daripada Allah. Rasa sayang dekat Allah, rasa manis daripada Allah tadi. Maka begitu juga apabila nurul Islam, nurul ihsan itu keluar, maka maksiat-maksiat hatinya itu yang telah habis. Maknanya maksiat hati itu dah mula keluar. Jadi maknanya nurul ihsan akan keluar sedikit demi sedikit memancar apabila maksiat hati kita telah kita padamkan satu demi satu. Apa contoh maksiat hati? Saya nak sebut kat sini, antaranya lah dendam. Kita marah dengan seseorang, lepas tu kita dendam dengan dia. Bila berdendam dengan dia, maka itu maksiat hati. Dendam itu maksiat. Ataupun kita ada perasaan dengki, hasad, tak boleh tengok orang ni lebih baik daripada kita, dengki, maka itu juga maksiat hati. Dendam maksiat hati, dengki, hasad juga maksiat hati. Ataupun kita ada perasaan iradatul syar, kita ada perasaan kita hajat orang lain ni dapat keburukan. Kita tengok seseorang tu, kita tengok dia, kalau dia ni mati lagi bagus. Kita hajat orang tu, aksiden lagi bagus. Kita berhajat kepada keburukan berlaku kepada makhluk Allah yang kita rasa dendam tadi, maka ini juga merupakan maksiat hati. Ini maksiat juga. Kita doakan keburukan orang, makhluk Allah, itu juga merupakan maksiat. Menghendaki kejahatan kepada orang lain, berhajat keburukan kepada orang lain, kerugian pada orang lain, itulah juga merupakan ma'asi qalbi. Itu maksiat kepada hati. Sebab itulah kita lihat, bila ada dendam, lagi kita tak buang dendam kita. Boleh tak marah kat orang? Marah boleh, marahlah. Bila dia buat silap kat kita, salah kat kita, kita marah boleh. Tapi jangan dendam, maafkan dia. Kita jangan dendam. Dendam tu menyebabkan susah nak khusyuk dalam sembahyang. Jangan main-main. Kita ingat dendam tak apa, kita ingat hasad tak apa. Rupanya dendam tu menjadi sebab ibadah kita menjadi berat. Sebab tu kita kena bersihkan dendam kita, maksudnya hasad kita. Kita berkendak kejahatan berlaku, keburukan berlaku kepada seseorang, maka itu semua adalah merupakan maksiat. Maka ditanya oleh seorang bernama Wahab Abdul Wahab Ibn Wardi. Ini bukan Wahab ini bukan, Wahab Ibn Wardi. Ditanya, apakah boleh seseorang itu taat, seseorang itu melakukan taat tetapi dia bermaksiat? Dia bermaksiat tapi dia melakukan taat. Jadi sebenarnya orang yang bermaksiat itu, jangankan dia nak taat masa maksiat, tapi sebenarnya bercita-cita untuk maksiat pun, maka dia tidak akan dapat merasai kemanisan beribadah. Adakah kita boleh merasai kemanisan bila kita bermaksiat dalam ibadah kita? Maka kita tak akan rasa kemanisan beribadah, sehinggalah kita menyesali membuang maksiat kita.
Jadi kenapa, itulah rahsia kenapa kita tak boleh nak rasa seronok semayang, nak rasa tenang dalam semayang, rasa tenang dalam baca Quran. Seronok aja baca Quran, seronok aja kita solat, seronok, rasa tenang aja, tenteram aja kita baca zikir. InsyaAllah hujung minggu ni kita akan buat satu Zoom. Kita akan bincang khas amalan-amalan akhir zaman dalam bentuk ruhiyah, spiritual. Kita akan bincang insyaAllah. Jadi kenapa kita tak boleh nak istiqamah? Kenapa kita tak boleh nak berzikir? Tak rasa tenang, zikir tak tenang, semayang tak tenang, berat semayang. Kerana rupa-rupanya dalam diri kita ini masih lagi ada maksiat. Kalau tidak ada maksiat, cukup dengan cenderung kepada maksiat, bercita-cita untuk bermaksiat, cita-cita nak bermaksiat, maka itu pun cukup untuk Allah SWT tarik kemanisan ibadah daripada kita. Jadi orang-orang yang bercita-cita untuk bermaksiat itu akan dihukum oleh Allah. Apa hukuman orang yang bermaksiat ni? Paling minima ialah dia tak rasai kelazatan ibadah. Dia tak rasa kelazatan ibadah, itu paling minimal. Semayang, boleh puasa, boleh semayang, boleh puasa, boleh baca Quran, tapi tak rasa nikmat, tak rasa seronok, tak rasa lazat kita beribadah tadi. Ini adalah merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila kita semayang, kita tak rasa seronok semayang. Tengoklah apa maksiat yang Allah jadikan yang ada pada kita, yang menghalangkan ibadah itu jadi seronok, jadi tenteram, jadi tenang. Ada tak ibadah, ada benda yang haram kita buat? Ini adalah indikator. Pernah diceritakan pada zaman dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah berdoa, dan kemudian dia berdoa supaya dia berdoa bahawa, ya Allah, Engkau tidak menghukum aku walaupun aku bermaksiat. Maka Allah pun menjawab, Engkau tak hukum aku maksiat, tapi aku tak ada apa-apa, tak mati, tak kena petih, tak kena aksiden, okey je semua, walaupun aku buat maksiat. Maka sesungguhnya, wahai hamba-Ku, apakah selama ini engkau merasakan lazat ibadah kepadaku? Maka dia jawab, tidak. Lazat ke? Kamu semayang, kamu khusyuk tak? Kamu semayang, kamu rasa menarik tak? Tertarik tak? Tenang tak? Tenteram tak? Kamu puasa, kamu rasa makin hebat tak diri kamu? Maka dia kata, tidak. Itulah hukuman pada kamu, tidak merasai lazat dalam ibadah. Tidak merasai lazat dalam ibadah, itulah hukuman Allah pada dosa yang ada pada hati kita. Jadi hati kita ni berdosa. Kalau mata kita berdosa, telinga kita berdosa, tu zahir. Zahir ni, ibadah zahir pun dah tak seronok dah. Ini dah sembahyang, dah puasa, dah Quran, dah ikuti tarbiyah, dengar ceramah tapi tidur. Ni bukan daripada tuan-tuan perempuan yang kat sini lah. Kalau ada yang tidur tu tak apalah, terletih sangat kan, tak apa, tengah-tengah hari ni kan. Ni memang setiap kali ceramah, bila Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kan Al-Fatihah kan. Bismillah, dia baca Fatihah tu, amin, bop, diam, hilang. Tapi duduk kat depan kamera, depan handphone dia tu kan, tapi dia tidur. Bila kata okey, kita nak habiskan dengan tasbih kifarah surah Al-As, dia segar, mata segar. Itu tanda apa? Dosa menguasai kita. Dosa menguasai kita. Kita tak boleh nak menghayati Islam tadi, amal Islam. Kalau tuan-tuan gajin ngantuk dengan ceramah, tengok dosa mana satu. Kita lah, saya buat muhasabah kat diri saya sendiri. Tiap kali khatib baca khutbah, khatib baca khutbah, dia punya makmum tidur. Kadang-kadang memang letih kan. Jadi kalau letih tu, kadang-kadang tengok dosa makmum pun dia, tengok dosa khatib pun dia. Kalau saya bagi ceramah, contohnya bagi kuliah macam ni kan, tidur semua kan, semua tidur. Mungkin yang tidur semua tu, dia tidur tak kenali kan, tidur tapi boleh dapat apa yang dapat contohnya. Kita yang bagi ceramah ni yang dosa. Tengok orang yang bagi ceramah ni, kalau bila dia memberi tazkirah, kita lah bagi tazkirah ke anak buah kita, ceramah ke anak buah kita tak rasa apa-apa. Tengok dosa kita. Adalah dosa-dosa kita yang kita buat. Sebab tu kita kena minta ke Allah, ya Allah,
jadikan dosa aku, kelemahan aku, keaiban aku, kehinaan aku, kejahilan aku, segala rawasib jahiliyah aku, karat-karat jahiliyah aku, segala perkara yang kau tak suka yang ada padaku, ya Allah, janganlah jadi sebagai penghalang hidayahmu, penghalang taufikmu, penghalang rahmat dan barakahmu. Janganlah jadi penghalang kepada mau'unah, pertolongan dan karamahmu, ya Allah. Kita minta ke Allah, minta ke Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan permintaan kita ni. Walaupun kita berdosa, kita masih dapat manfaat daripada apa yang kita bincang-bincang tadi. Ya, sebab itulah digambarkan dalam pada kisah ini bagaimana tidak merasai lazat dalam ibadah itu adalah hukuman kepada dosa hati kita. Jadi sebab itulah kita tak capai nurul ihsan. Nurul ihsan tak capai, tak dapat nurul ihsan. Kenapa? Rupa-rupanya hati kita ini ada dosa yang banyak yang kita tidak bertaubat kepadanya, yang kita tidak bertaubat kepadanya. Jadi sebab itulah kita kena tengok balik apa dosa saya. Contohnya hubbud dunia. Hubbud dunia ni, kita mencintai dunia. Kita tak dilarang untuk mencintai dunia. Ini satu hal pula. Dunia yang macam mana? Dunia yang menjadikan kita sempurna akhirat. Dunia yang mendekatkan kita dengan Allah. Contohnya, kita suka kepada apa dunia ni? Kita suka kepada kenderaan kita. Kenderaan tu dunia kan. Tapi kenderaan ni lah yang kita gunakan untuk nak menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah, tarbiyah orang, menyampaikan, berjihad pada jalannya. Kenderaan ni. Jadi kita suka kenderaan tu sebab dia boleh membantu akhirat kita. Itu bukan dunia, itu akhirat. Itu hakikatnya dia adalah akhirat. Ya, sebab itulah kita lihat di sini, apabila kita tidak merasai lazat dalam ibadah tadi, maka tandanya bahawa kita telah dihukum, sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita nak menambah cahaya tadi? Ni kita nak buat, nak bincang sikit kita nak bincang sikit Maka cahaya yang Allah berikan dalam hati kita, yang berbentuk Islam, iman dan ihsan tadi itu, maka dia adalah merupakan datang daripada anugerah Allah. Jadi cahaya ini adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Dan cahaya ini adalah merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah dan juga ditambah oleh Allah. Allah saja yang boleh bagi, Allah saja yang boleh tambah. Ini bukan sebab saya seorang ustaz saya dapat cahaya, bukan. Saya anak ustaz, saya dapat cahaya automatik, bukan. Saya isteri ustaz, saya boleh tambah cahaya saya automatik, bukan. Ataupun saya ustazah, automatik ada cahaya, tidak. Ini semua anugerah Allah. Allah bagi. Macam kita hari ni kan, kita ingat ayah kita dah soleh, mak kita dah solehah, kita akan jadi anak soleh. Belum tahu. Belum tahu. Tengok Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS seorang Nabi, seorang Rasul. Nabi dan Rasul. Tapi isteri dia tak nak ikut dia. Isteri tak nak ikut dia. Tertinggallah isteri dia. Anak dia 3 orang ikut, seorang tak ikut. Tertinggal. Begitu juga Asyah. Dia Islam, beriman, tapi suami dia pula tak beriman. Fir'aun. Siapa Nabi dia? Suami dia Fir'aun. Bukan Maha Fir'aun, Fir'aun. Maha Fir'aun kat Malaysia kan. Janganlah kita cakap siapa-siapa tapi dengarnya dekat Malaysia betul tak betul, wallahu alam. Asyah, seorang beriman, dibunuh oleh suaminya sendiri. Fir'aun bunuh dia. Bunuh dia. Fir'aun tidak beriman. Jangan kita ingat bila kita ada kaitan dengan orang soleh, mak ayah kita soleh, solehah, kita dah automatik anak soleh. Belum tahu. Suami kita soleh, kita automatik solehah. Nama kita solehah, kita automatik solehah. Tak, belum, bukan. Jadi anugerah Allah lah. Anugerah Allah, semata-mata anugerah Allah. Maka di gambar sini, cahaya yang Allah berikan kepada kita itu, dan pertambahan cahaya itu adalah merupakan satu perbendaharaan, satu harta, satu yang cukup besar nilainya, yang ghaib, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mana Allah juga menambah dan Allah menarik. Ini adalah hak Allah. Ini kata hidayah hak Allah ni. Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, walaupun dia tolong Nabi, bantu Nabi, Nabi sayang pada dia, dia sayang pada Nabi, tetapi dia akhir hayat dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Apa jadi kat dia? Maka dia menjadi kufur. Nabi menangis, Nabi sedih, hampir-hampir Nabi mendoakan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, tidak layak bagi seorang beriman untuk mendoakan sesuatu yang baik, yang untuk dapat hidayah tadi, sekiranya Allah tidak memberi. Kamu bukan yang memberi hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah. Baik, di sini kita lihat cahaya Islam yang ada dalam hati seseorang itu, nurul Islam yang ada dalam hati kita itu awalnya lemah, seperti cahaya bintang. Cahaya bintang, cahaya Islam ni macam cahaya bintang, lemah, tak terang. Kemudian ditingkatkan cahaya itu dengan perbuatan-perbuatan taat yang zahir. Jadi bila kita nak mendapatkan cahaya, macam mana kita nak menambah cahaya Islam tadi? Maka kita meningkatkan dengan taat, perkara yang taat yang zahir, untuk menambah cahaya yang lemah tadi. Jadi kita nak menambah cahaya Islam, kita kena melakukan taat. Seperti memperbanyakkan zikir kepada Allah, selawat ke atas Nabi SAW, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan lain-lain daripada amal yang zahir. Jadi cahaya Islam ini dia asalnya mungkin kita kata redup, menjadi sesuatu yang terhalang, seperti cahaya bintang, kan, ataupun seperti cahaya bulan. Nurul iman ni seperti cahaya bulan, tetapi apabila dia telah melakukan amalan yang soleh tadi, maka cahaya itu akan menerang. Jadi salah satu tanda cahaya kita boleh terang ni ialah bila kita melakukan amalan soleh. Itu pun salah satu tanda. Maka salah satu yang sangat besar pengaruhnya dalam kita menerangkan cahaya Islam itu ialah kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Man aksara zikrullah ahabballahu ta'ala. Siapa-siapa yang memperbanyakkan zikrullah, maka Allah akan sayang kepada dia, Allah sayang kepada dia. Dalam hadis qudsi, Allah menggambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana jalisuman zakarani. Aku berada dalam majlis bagi mereka yang berzikir pada aku. Maknanya di sini sumber cahaya Allah ialah pada zikrullah. Sumber cahaya Allah bermula dengan kita mengingati Allah. Zikir ni maknanya mengingati Allah. Bermula dengan kita merasai kehadiran Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah. Bila kita dah mula terikat dengan Allah sahaja, itu cahaya itu ada. Cahaya itu ada. Walaupun kita dah masuk agama Islam, kita dah mengucap kalimah syahadah, tapi boleh tak kita terputus dengan Allah? Tak ada hubungan dengan Allah, tak terikat dengan Allah? Boleh. Maknanya Allah tarik cahaya, tapi kita masih Islam lagi, masih Islam. Sebab kita mengucap kalimah syahadah, tapi dia sudut tarbiyahnya, prosesnya terputus. Contoh berlaku, satu ketika ada kawan, student pelajar saya lah, masa tu saya mengajar di UAE, dia menceritakan, dia ni pelajar IRK. Apa maksud IRK ni? Islamic Reveal Knowledge, pengajian Islam lah kalau di tempat lain, kan. Jadi dia duduk dalam masjid, kawan dia ni, kawan kepada dia, kawan ni yang seorang ni dia anak murid saya, kawan dia. Jadi dia kata kawan ini menangis dalam masjid, menangis tersedu-sedu. Kemudian kawan dia tanya, kenapa kau nangis? Kau lapar ke? Ataupun kau ni ada sakit apa-apa ke? Mak meninggal ke? Ayah meninggal ke? Apa musibah kau menangis? Menangis. Ni pelajar-pelajar IRK, pelajar pengajian Islam. Jadi bila dia dah menangis, akhirnya dia dah ni sikit, dia pun cakap, aku ni, dia kata, bermaksiat di depan Allah, tapi aku maksiat juga. Dia menangis.
Kemudian kawan dia berkata, apa yang kau buat? Kan kau dah menyesal ni, baguslah, alhamdulillah lah kau menyesal. Dia kata, tak, depan ni aku buat lagi ni, depan ni aku buat pula. Dia menangis sekarang ni, tapi lepas ni dia buat lagi. Dia kata, aku tahu Allah melihat aku tahu Allah mendengar aku, tapi aku buat maksiat. Maka dia tanya, dia pun cerita. Dia kata, aku berkenalan dengan seorang pelajar. Pelajar ni pelajar wanita, pelajar UAA juga. Ni kita cerita keburukan UAA pula. Tak, bukan UAA, universiti lain pun ada, UKM sama juga, lebih kurang pelajar-pelajar muda ni, orang muda ni. Jadi hubungan lelaki perempuan, tidak ada batas lelaki perempuan. Maka dia pun berhubungan, bergaul. Akhirnya dia kata, aku berkenalan dengan seorang perempuan, pelajar UAA juga, satu universiti. Jadi pelajar perempuan ni kaya, aku ni orang miskin, tapi aku ni kaya. Tapi oleh kerana aku ni agaknya adalah belajar IRK ni, kadang-kadang orang suka belajar agama ni, orang suka kan. Kata sporting, sporting, tak ada signal tadi, sporting Bila aku pergi ke rumah dia, mak bapak perempuan tu bagi masuk semua. Boleh duduk dalam bilik berdua-dua, mak bapak tak kisah. Ini orang moden lah olok-oloknya. Dan aku dah melakukan semua benda dengan dia, melainkan zina yang sebenar. Zina yang sebenar belum lagi, tapi yang lain semua aku dah buat. Maka dia menangis. Dan dia kata apa, yang malangnya aku rasa menyesal, aku rasa berat ni ialah, aku rasa berat ni kerana apa? Kerana aku buat tu, aku tahu Allah melihat aku. Aku tahu Allah melihat aku. Aku tahu Allah melihat aku. Allah mendengar apa yang aku cakap-cakap, aku bisik, buat dalam bilik tak ada orang. Allah mengetahui rahsia aku. Tapi aku buat maksiat di depan Allah, di hadapan Allah aku buat maksiat. Nampak? Dia ada ilmu, dia knowledge, dia tahu maksiat. Malahan dia tahu Allah tengok dia, tapi dia duk buat juga. Ini yang menggambarkan kepada kita bahawa walaupun kita Islam, walaupun kita dah ada agama Islam, tapi tidak semestinya kita ada cahaya Islam. Cahaya Islam tu tak ada, maknanya terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bermaksiat saja kepada Allah, maknanya kita terputus daripada Allah. Walaupun lidah kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita terputus, cahaya itu terputus. Allah boleh ambil, Allah boleh bagi. Jadi sebab tu bila kita melihat diri kita ini, kan, kita melihat bagaimana, walaupun kita dah duduk dalam tarbiyah sebagainya, tapi tak semestinya terhalang daripada sifat-sifat buruk kita, terutamanya rawasib jahiliah, terutamanya karat jahiliah, kan. Kita kata perbuatan sikap buruk kita ni, rawasib tadi tu. Jadi inilah penting kita memperbanyakkan amal soleh. Memperbanyakkan amal soleh. Yang pertama sekali, memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan. Dan kita konsep yang macam mana yang saya sebut sebelum ini, bila kita sebut la ilaha illallah, mungkin mula dengan lidah kita, tapi lama-lama kita boleh turunkan kepada hati kita. Hati kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kemudian sampai kepada perasaan kita. Kita merasai, kemudian sampai kepada anggota kita merasai. Tuan-tuan, perempuan Allah, apabila zikir la ilaha illallah dah kita menjiwai dalam roh kita, hati kita tadi, maka insya-Allah dia tak akan putus. Dia sentiasa la ilaha illallah. Kadang-kadang dia tak sebut la ilaha illallah, tak sebut, lidah tak sebut la ilaha illallah, tapi hati ni merasai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati sentiasa merasai bersama, sentiasa merasai kekuasaan Allah. Dia melihat sesuatu, hati rasa yang ini adalah perbuatan Allah, yang ini adalah iradah Allah, sifat Allah, yang ini adalah nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hati itu boleh rasa. Sebab tu kita kena perbanyakkan la ilaha illallah. Lagi banyak kita berzikir pada Allah, lidah kita, hati kita, perasaan kita, seluruh hidup kita, maka lebih banyak kita akan diberikan Allah cahaya bertambah. Dan terputusnya dengan maksiat,
maka cahaya tu bergelap. Macam itu. Itu yang pertama sekali, nak menambahkan cahaya dengan zikir la ilaha illallah. Dan zikir yang lain lah. Termasuk juga zikir yang lain. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Boleh juga kan? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Boleh juga. Apa-apalah yang kita rasa boleh mengingatkan kita dengan Allah, boleh merasai kehebatan Allah, boleh merasai kita memerlukan Allah, tadarruk pada Allah. Zikir. Dan dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dalam keadaan kita bergerak, dalam keadaan kita diam, sampai akhirnya tidur pun berzikir. Tidur pun berzikir. Yang pertama baik. Jadi hari Sabtu Ahad ni insya-Allah akan Zoom, kita akan bincang zikir. Zikir mana yang wajib pada kita akhir zaman, kita akan bincang. Baik. Yang kedua ialah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita kena buat ialah selawat, memperbanyakkan selawat, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, paling ringkas. Itu kalau malas-malas sangatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh juga. Selawat. Selawat pun ada selawat mana yang baik. Memperbanyakkan selawat. Dan selawat ini, satu selawat maka digambarkan 10 cahaya diberikan kepada kita dalam satu hadis Nabi. 10 cahaya. Maknanya cahaya itu 10 kali ganda. Selawat. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Selawat dengan lidah, selawat dengan hati. Apa maksud selawat dengan hati? Bukan saja hati sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bukan saja hati kita pun selawat juga, lidah, tapi hati nak rasa sayang pada Nabi. Yang susah ni nak sayang Nabi, itu yang susah. Hati kita sayang pada Nabi, hati kita suka pada sunnah Nabi, itu susah. Hati kita tertarik untuk mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan apa yang Rasul SAW buat. Kita nak buat semua kalau boleh apa yang Rasul buat sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat pada Nabi. Jadi rupanya selawat pada Nabi ini juga adalah merupakan satu cahaya. Cahaya lebih terang daripada matahari ni. Saya duduk sebelah matahari, tapi tak kena panas. Alhamdulillah, panasnya jauh sikit. Kalau tak panas kan. Cahaya yang ada pada selawat tu lebih daripada cahaya matahari. Siapa yang berselawat, maka Allah memberikan dia 10 cahaya. 10 cahaya. Subhanallah. Ini antara hadis, maksud hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ringkaskan. Kita masa tak banyak. InsyaAllah kita sambung lagi. Besok kita sambung. Kalau saya akan travelling, saya pun nak travelling ni. InsyaAllah sekarang ni saya belum lagi lah. Saya bergerak ni, insyaAllah. Jadi travelling, doakanlah mudah-mudahan boleh nak buat kuliah. Walaupun travelling, mudah-mudahan kita berhenti sekejap mana-mana, kita buat supaya monyet-monyet yang ada kat hutan boleh dengar sekali. Tazkirah kita. Yang ketiga, perkara yang boleh menambah cahaya ialah kita bergaul dengan orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan kawan-kawan yang soleh pun ada cahaya juga. Kita boleh tompang cahaya dia lah, macam itu kan. Kita ni dah jahat, banyak dosa, suka kutuk orang, suka mengumpat orang, perangai kita macam-macam. Kawan dengan orang soleh, kawan dengan orang soleh ni adalah merupakan salah satu cahaya. Tapi kawan dengan orang soleh ni kena ada syarat. Apa syarat dia? Syaratnya beradab. Beradab dengan orang soleh. Kalau dia tuan guru ke, kalau dia orang yang alim kan, kita jumpa dah lah dia berumur, dah tua-tua kan, maknanya amalan dia lebih banyak daripada kita. Kemudian ilmunya pula banyak. Kemudian warak dan takwa dia pun lebih daripada kita. Hormat dia. Jangan kita lekehkan dia. Jadi kita berkawan dengan orang soleh ni pun dapat cahaya daripada Allah. Al-mar'u ala dini khalil. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seseorang itu atas agama kawan baik dia, teman baik dia, teman rapat dia. Lepas tu Nabi suruh cari orang yang soleh sebagai suami, isteri. Nak cari isteri, cari orang yang solehah. Jangan yang nama dia solehah tapi tak soleh. Yang solehah. Suami cari suami yang soleh. Susahlah ustaz nak cari suami yang soleh, solehah sekarang. Susah nak cari. Ada. Kita je memilih. Dia tengok dia soleh tapi dia gelap macam Bilal Ibn Rabah. Macam belakang pun ponggong apa? Kuali hitam legam, dah lah hitam legam. Tak cantik, tak handsome kan. Hidung peset. Dia punya apa namanya, rambut keriting-keriting, kasar macam kan tali guni kan. Tengok dia, tengok tak tertarik kat dia. Tapi wajah dia bercahaya, dia rajin baca Quran. Dia seorang yang taat pada Allah, taat pada mak ayah dia, yang baik. Tapi miskin ustaz. Tapi dia miskin tapi nampak dia cukup rezeki dia, makan cukup, semua cukup Allah bagi. Lebih baik kahwin dengan orang yang buruk rupa, tak ada harta tapi soleh, daripada orang yang kaya raya, handsome macam Aaron Aziz. Contohlah Aaron Aziz, ni zaman Aaron Aziz siapa lagi hero-hero yang ada sekarang ni kan, yang handsome ni, apa Fatah Amin kan, kalau dia handsome lah kan. Kahwin dengan artis-artis handsome, kahwin hari ni besok cerai, kahwin hari ni minggu depan skandal, habis, pisah pula kan. Minta maaf lah, saya bukan nak cakap artis bercerai, ada artis yang soleh pun ada. Tapi kita kahwin dengan orang tu terkenal sebab cantik kan, sebab handsome. Jadi bergaul dengan orang soleh ini, orang yang baik ini ataupun solehah, akan membawa cahaya pada hidup kita. Bergaul Dari ulama' ada uraian bergaul dengan adab. Adabnya bergaul, kita jagalah akhlak kita sama-sama. Mari kita mencontohi dia lah. Dan seseorang itu bersama dengan agama teman dia. Maksudnya kalau kita berkawan dengan orang soleh, insya-Allah akhirat nanti akan bangkit bersama orang soleh. Bersama orang soleh kita bangkit. Kita ni toleh, kita ni jahat, kita ni buat macam-macam perangai kita, tapi kita tolong orang soleh, bersama orang soleh sama-sama, insya-Allah akhirat besok kita akan bangkit bersama dia. Ini Nabi sebut. Sesiapa yang bersahabat dengan orang yang soleh, dia akan menjadi orang yang soleh sekalipun dulunya dia fasik. Kalau kita ni jahat sangat pun, kalau kita kawan dengan orang soleh, insya-Allah kita akan jadi soleh. Tapi niat kita kena betul juga. Jangan jadi soleh kita nak ambil kesempatan supaya kita boleh guna pula nama dia untuk buat bisnes kita. Hari ni orang semua dah patah balik ke Islam, kita pun cari orang yang ada Islam sikit supaya bisnes kita naik. Jangan kerana dunia. Kita sahabat dengan dia dalam rangka nak mendapat redha Allah. Tujuan untuk mendapat akhirat. Syarat untuk menjadi baik. Maknanya niat kita bergaul dengan orang soleh tu, syarat dia apa? Supaya niat kita tu nak jadi baik macam dia, nak contoh dia. InsyaAllah ada cahaya. Walaupun persahabatan jarak jauh, PJJ. Apa PJJ ni? Persahabatan jarak jauh. Persahabatan jarak jauh bukan percintaan jarak jauh. Percintaan pun dia juga lah kot kan, sebab kita sayang antara ukhuwah tadi. Jadi ini adalah insya-Allah 3 perkara yang saya nak sebutkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan meningkatkan amalan kita. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi bagaimana kita nak memperbaiki amalan-amalan kita sehingga sampai kepada cahaya ihsan. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana nak islah ni. Kita nak fikir islah kita bawa masih lagi di bawah tajuk islah. Islah akidah. Islah akidah. Jadi apa yang kita bincang semua adalah proses tarbiyah. Proses tarbiyah. Kita bukan bincang teori ni, benda yang kita kena buat. Kalau kita buat ni, insya-Allah Allah akan bantu kita. InsyaAllah kesakitan, kesusahan, kepayahan akhir zaman akan menjadi satu ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, insyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf lebih masa, saya tak perasan masa. Tengok dah 4 lebih dah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, solehah. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, yang
yang hidup bersama dengan hidayah al-mahdiin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahur rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minat taibin. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan, doalah kami akan berada musafir dan insyaallah kalau ada apa-apa perkara kesempatan kita akan buatlah insyaallah sama-sama. Dan insyaallah hujung minggu kita akan ada Zoom untuk kita berbincang-bincang tentang amalan-amalan yang perlu dibuat terutamanya saat-saat genting di akhir zaman insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.